عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita dapat bersama pada malam ini walaupun saya tak berkesempatan nak berbuka puasa dengan tuan-tuan dan tarawih pun saya sampai-sampai dah habis. Ini disebabkan saya agak kelang kabut sikit hari ni. Ni pun lepas ni saya kena ke Tanjung Malim kerana ada beberapa urusan yang nak diselesaikan. Jazakallah khair. Tapi iyalah kan, mujurlah at-tarawih ini Nabi tunjukkan sunnahnya ada dua, boleh berjamaah dan boleh bersendirian. Demikian yang disebut oleh Ibn Uthaymin ketika ditanya, maka dia katakan hidupkanlah kedua-dua sunnah tarawih ini. Jika boleh berjamaah, buat berjamaah, tapi dalam masa yang sama buat juga bersendirian supaya kedua-dua sunnah itu dapat dihidupkan. Dan kita berhenti pada ciri yang ke-31. Sebelum ni kita berhenti pada yang ke-30. Hari ini insya-Allah ciri yang ke-31. Kelebihan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i serta celaan kepada mereka. Antara hadis palsu yang lain adalah yang dipalsukan oleh para pendusta pada kemuliaan Abu Hanifah dan Asy-Syafi'i dalam wujudnya nas hadis yang menyebutkan nama mereka berdua. Tuan-tuan dan puan-puan, kita semua tahu bahawasanya pada zaman awal umat ini, mereka ini tidaklah terikat dengan satu-satu tokoh, seorang-seorang tokoh. Di zaman sahabat ada yang bertanya kepada Umar. Di zaman sahabat ada yang bertanya kepada Abu Bakar. Masing-masing mereka memberikan fatwa dan pandangan. Bila masuk zaman tabi'in juga, itulah yang berlaku. Bila masuk zaman tabi'in dan zaman selepas daripada mereka, maka apabila empire Islam telah luas, ramai di kalangan orang-orang yang bukan Arab mula masuk ke dalam Islam dan mereka bercampur dengan orang-orang Arab, maka pada masa itu bahasa Arab yang asli telah berada sedikit jauh daripada lidah orang-orang Arab yang dipanggil saliqah Arabiyah. Bagi orang yang mengaji, yang belajar tentang perkembangan mazhab, mereka akan tahu benda ni salah satu faktor. Faktor bila mana orang Arab bercampur dengan orang yang bukan Arab, maka keaslian bahasa itu telah hilang sikit demi sedikit. Lama kelamaan, bahasa Al-Quran ini telah berada jauh. Sekarang ni kalau tuan-tuan pergi ke Mesir, tuan-tuan cakap bahasa Arab yang baku. Katalah satu orang pergi belajar kat sekolah, kan? Belajar kat Smart IQ. Budak-budak Smart IQ sekarang dah boleh cakap Arab. Kan? Ni satu kebanggaan bagi kita lah. Sekolah di bawah IQ. Walaupun kena kecam. Tapi tak apa. Kan? Kita nak membina generasi yang boleh cakap Arab. Jangan dah diiktiraf sebagai ulama, bahasa Arab pun ke laut. Kan? Zira' dengan zira' pun tak erti beza. Kan? Zira' dengan zal itu maksudnya, dalam hadis disebut zira'. Zira' ni la tattabi'unna sunanal ladzina min qablikum zira'an bi shibran bi shibrin wa zira'an bi zira'in law dakhalu juhra dabbin lattaba'tumuhum. Zira', Nabi sebut zira' dengan zal. Tapi ditukar dengan zai, kan? Zai kalau zal itu hasta. Shibran bi shibrin, sejengkal demi sejengkal, wa zira'an bi zira'in, sehasta demi sehasta, tapi ditukar jadi zai, daripada zal jadi zai. Hurufnya lebih kurang sama. Langkau satu huruf je. Zal, ra, zayyan. Tapi daripada zal tukar zai, maksud jadi berubah. Daripada zira',
yang bermaksud hasta, pergi kepada zira', boleh baca zurra' kan? Pertanian. Jauh beza kan? Baik. Maka bahasa Arab ni sangat penting kerana Al-Quran dan Sunnah itu dalam bahasa Arab. Maka, nak memahami Quran dan Sunnah, nak merumuskan hukum daripada Quran dan Sunnah, mesti faham bahasa Arab. Kan? Mesti faham bahasa Arab. Mesti faham kaedah Arab. Mesti tahu antara am dan khas, mutlak dan muqayyad. Mesti tahu mujmal dan mufassar. Mana perkataan yang muskil, mana perkataan yang mushtarak. Kena tahu. Ini dipanggil dalam bahasa ilmu usul fiqh dilalatu al-alfaz. Makna yang ditunjukkan oleh satu-satu perkataan, oleh sesebuah perkataan. Tapi akhirnya apabila orang Arab dah mula bercampur dengan orang yang bukan Arab ni, lama-lama kemampuan bahasa tu dah hilang. Hari ni kalau tuan-tuan dan puan-puan pergi ke Mesir, cakap bahasa Arab baku pada orang Mesir, dia gelak. Bahkan, kan dulu saya cerita kan, ada seorang sahabat dia pergi ke Mesir, baru sampai ke Mesir, naik teksi. Dia pun cakap bahasa baku, uridu an adhhaba ilal jami'ah. Aku nak pergi ke universiti. Tokek apa pemandu teksi tu dia pandang belakang, sadaqallahul azim. Anta takallamta bilughatil Quran. Engkau bercakap dengan bahasa Quran. Maka kena gelak sekarang. Tapi kalau di Jordan dia tak gelak lah, cuma dia tahu kita orang baru lah. Begitu juga dengan bahasa Melayu kita kan. Oleh kerana ada percampuran dengan orang yang bukan Melayu, campur sikit dengan Mamak Penang, maka bahasa baku tu lama kelamaan dia hilang. Dia hilang. Baik. Sebab tu orang sekarang ni kalau tanya, sungkai apa maksud? Sungkai. Sungkai dia tahu nama tempat je lah. Padahal sungkai tu iftar. Buka puasa tu sungkai bahasa Melayu. Jom kita bersungkai. Jadi kalau tak nak kena tangkap dengan pejabat agama, cakap, saya nak pergi sungkai. Dia ingat nak pergi ke tempat yang bernama sungkai, punya nak pergi buka puasa. Baik. Bila perkara ni berlaku, test. Tak ada bunyi. Okey. Bila perkara ni berlaku, masyarakat dah makin lama makin jauh daripada bahasa Arab yang baku. Kemampuan mereka untuk merumuskan hukum daripada Quran dan Sunnah itu terbatas. Tetapi tidak dinafikan, terdapat di dalam sejarah Islam ni tokoh-tokoh. Tokoh-tokoh yang masih berkemampuan. Yang mana mereka ni orang mengaji lah. Mereka-mereka ini telah menjadi pakar rujuk. Maka muncullah satu tokoh yang namanya Abu Hanifah. Muncullah tokoh yang namanya Malik bin Anas. Muncullah tokoh yang nama Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i. Muncullah tokoh Ahmad bin Hanbal. Keempat-empat mereka ini sebenarnya banyak lagi. Ada Laits bin Sa'ad, kita ada Al-Auza'i, kita ada Makhul, kita ada macam-macam tokoh. Hasanul Basri, mereka ini semua ada pengikut. Tetapi pengikut yang ramai, yang majoriti adalah 4 orang ni. Dan ialah yang Allah Ta'ala takdirkan kekal. Kenapa kekal? Kerana mereka ini ada pengikut yang rajin. Carilah mana-mana tokoh. Kalau pengikut dia rajin, dia akan kekal. Rajin macam mana? Rajin menulis usul. Rajin menulis fatwa. Maka tokoh itu akan kekal lah. Tapi kalau anak murid jenis dengar lepas tu balik tak ada buat apa, tak sebarkan, tak tulis pemikiran guru dia, maka lama-lama akan matilah. Seperti mana kata Ibn Rajab, Laits bin Sa'ad ini sebenarnya faqih. Bahkan ada yang mengatakan dia lebih faqih daripada Malik bin Anas. Tetapi afsadahu talamizuhu. Tetapi anak muridnya telah menghancurkan dia. Kerana anak murid tidak menulis tentang fatwanya. Anak murid tidak tulis tentang usul mazhabnya. Maka tak kekal. Yang kekal 4 ni lah. Bila mana 4 ni kekal, anak muridnya bagus. Pada peringkat awal, bagus. Tulis fatwa-fatwa tokoh semata-mata untuk menyebarkan ilmu. Tapi lama kelamaan, datang generasi yang akhir,
mereka menjadikan tokoh ini sebagai tempat untuk mereka berikan ketaksuban yang melampau. Asalnya betul. Bacalah mana-mana sejarah tokoh. Akan ada, dalam empat tokoh ni, akan ada kita jumpa larangan mereka terhadap pengikut untuk taklid buta terhadap mereka. Bagaimana Abu Hanifah, dia tengok Abu Yusuf menulis fatwa Abu Hanifah. Tengah kuliah Abu Yusuf tulis. Dia kata, "Waihak ya Aba Shu'aib, ataktubu kullama qultu?" Malang kau wahai Abu Shu'aib. Abu Shu'aib ke Abu Yaqub? Abu Yaqub. Kau tulis semua benda yang aku sebut. Mungkin hari ni aku sebut benda ni, esok aku tarik balik. Kau kena ingat-ingat benda tu. Imam Malik juga buat benda yang sama. Imam Syafi'i juga buat benda yang sama. Nasihat pada pengikut, jangan ta'asub. Kalau jumpa mana-mana pandangan yang lebih benar, ambil. Aku yang sebut, kan? Kullu mas'alatin takallamtu fiha wa qad sahhal hadith 'inda ahli an-naql bi khilafi ma qultu fa ana raji'un anhu fi hayati wa ba'da mamati. Demikian disebut oleh Imam Syafi'i. Semua benda yang aku telah sebutkan hukumnya, tiba-tiba ada hadis yang sahih bercanggah dengan apa yang aku sebut, aku tarik balik pandangan aku. Sama ada aku masih hidup ataupun aku telah mati. Berlalu zaman, muncul ta'asub. Ta'asub kepada mazhab. Sebelum ni kita bincang tentang ta'asub kepada politik. Munculnya Syiah, munculnya Khawarij yang menjadi medan untuk memalsukan hadis. Tak, faktor yang lain pun muncul. Bila mana keta'asuban dalam politik berlaku, ada juga orang ta'asub dengan mazhab. Mazhab fiqh. Yang mana sepatutnya perbezaan pandangan ini dilihat dengan lebih luas. Tapi hari ini, bahkan di zaman mutaakhirin, ulama-ulama mula kurun ke-7, kurun ke-8, menjadi medan untuk keta'asuban. Kan, sebab tu, kadang-kadang saya kena sebut juga benda ni. Ada yang kata, kadang-kadang bila berbahas, kan? Bila berbahas, Ustaz dia kata, saya tak faham apa yang Ustaz tulis, tapi macam mana pun saya tetap sokong Ustaz. Ini keta'asuban. Kita tak perlukan keta'asuban ni. Kalau apa yang saya tulis itu betul, sokonglah. Kalau apa yang saya tulis itu mungkin tidak betul, bagi tahu tak betul. Tolong betulkan benda ni salah. Yang ni tak betul, yang ni tak betul. Kita boleh bebas untuk berbeza pendapat. Kerana saya bukanlah diutuskan oleh Allah sebagai Nabi untuk tuan-tuan dan perempuan setuju semua benda yang perkara yang saya sebutkan. Yang ni kita kena ingat. Yang akhirnya keta'asuban ini menjadi medan untuk mereka mencari pengaruh. Macam mana nak cari pengaruh? Nak cari pengaruh mudahlah. Tak boleh nak guna Quran sebab Quran adalah mushaf. Orang boleh check anytime. Mereka guna hadis. Mereka cipta hadis. Yang mana hadis ini mereka nakkan sokongan. Dengan hadis tu mereka nakkan sokongan. Baik. Begitu juga para pendusta telah memalsukan hadis yang menyandarkan celaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada mereka berdua. Semua yang diriwayatkan berkaitan tentang isu tersebut, semuanya dusta. Ada je hadis Nabi sebut tentang nama Abu Hanifah, ada je hadis tentang Nabi sebut nama Imam Syafi'i, dusta. Kena ingat kaedah tu. Kena ingat. Sebab Nabi tak kenal dia orang dua ni. Nabi wafat dulu. Kan, Nabi wafat. Kita tak nafi. Nabi ada sebut tokoh-tokoh yang akan muncul selepas daripada dia wafat. Macam Al-Mahdi. Kan? Tapi yang ni tak. Yang ni tak. Kan ada seorang ustaz kan? Ustaz juga. Kan? Dia kata ada satu hadis. Sahabat tanya Nabi, apa benda yang kau paling menyesal sekali dalam dunia ni? Kan? Apa dia? Dia kata aku menyesal sebab aku tak dapat jumpa dengan seorang alim yang bernama Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali. Imam Ghazali ni memanglah alim. Kan? Kita pun tak nafi. Tapi sampai buat cerita konon Nabi menyesal dengan tak dapat jumpa dengan Imam Ghazali ni, tak payahlah kot. Kita hanya bagi tahu sumbangan Ghazali dalam Islam pun cukup dah. Imam Ghazali pun tak suka kita buat benda tu. Ini over. Terlalu over. Jangan. Baik. Begitu juga ada hadis yang bagi tahu
yang saya selalu sebut sebelum ini, kononnya Nabi SAW bersabda, sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Abu Hanifah wa huwa siraju ummati. Wa sayakunu fi ummati rajulun yuqalu lahu Muhammad ibn Idris fa huwa adarru ala ummati min iblis. Akan muncul dalam kalangan umat aku ini seorang lelaki yang namanya Abu Hanifah, dia pelita bagi umat aku, ikut dia. Dan akan muncul di kalangan umat aku ini seorang lelaki yang namanya Muhammad ibn Idris. Dia lebih mudarat kepada umat aku berbanding iblis. Ini yang buat ni adalah orang yang ta'assub kepada mazhab Hanafi. Yang ta'assub kepada mazhab Hanafi. Ia tidak benar. Tidak benar. Abu Hanifah pun tidak merelai kita buat benda ni. Baik. Demikian juga hadis-hadis yang menghina Muawiyah. Semuanya dusta. Dan kita sebut dah dalam kuliah yang lepas, tak sahih. Bahkan ada hadis kelebihan Muawiyah ni, yang mana Muawiyah ni termasuk dalam 12 khalifah yang Nabi kata, la yazalul Islam azizan. Akan sentiasalah Islam itu kuat dan kukuh sepanjang pemerintahan 12 orang khalifah. Kan? Muawiyah termasuk. Walaupun Syiah dia diubah, dia kata 12 khalifah tu 12 imam dia lah. Kita kata tak, mana pula boleh jadi 12 imam lah. 12 khalifah tu khalifah yang sebenar lah. Khalifah yang sebenar yang memerintah negara. Siapa yang merintah negara? Yang merintah negara yang disebut dalam sejarah lah. Muawiyah termasuk. Macam mana nak nafikan Muawiyah sebagai khalifah? Sedangkan dia memang khalifah. Ada satu orang datang ke Malaysia nak nafikan. Dia kata yang Di-Pertuan Agong ni bukan yang ni, yang dulu. Tok saya. Tok saya. Kata, Tok Hang siapa? Tok datang dari India. Kata, dah, hang cuba menafikan sejarah yang telah sabit. Kullu ma sabata tarikhiyan la yumkinu daf'uh. Semua benda yang telah sabit secara sejarahnya tak boleh untuk dinafikan. Baik. Begitu juga, semua hadis yang mencela Amr bin Al-As adalah dusta. Baik. Pujian dan celaan terhadap ketamadunan. Maksudnya pemerintahan. Semua hadis yang mencela Bani Umayyah adalah dusta. Bani Umayyah ni geng Muawiyah lah. Jadi kalau ada hadis yang mencela Bani Umayyah ni, biasanya datang dari Syiah. Bahkan Syiah ni, bagi mereka, membohong tu ibadah. Taqiyah. Ni kalau orang tak tahu bahasa Syiah ni, taqiyah bagi Syiah adalah ibadah. La imana liman la taqiyatalah. Tidak ada iman bagi orang yang tidak bertaqiyah. Jadi kalau dia mengaku depan kita dia ahli sunnah tu, kena hati-hatilah. Takut-takut dia bertaqiyah. Kalau dia kata, dah, pada kami ahli sunnah ni tak ada apa. Kami iktiraf juga Abu Bakar, cuma kami sayang Ali lebih saja. Dia taqiyah. Kerana agama Syiah itu terbina di atas kebencian mereka terhadap sahabat. Okey? Semua hadis yang memuji Al-Mansur, As-Saffah dan Ar-Rashid adalah dusta. Ini semua khalifah-khalifah ni. Tapi kita, zaman kita ni, kalau tak suka dengan pemimpin, kita cuma buat status Facebook je lah. Ataupun kita buat video troll kan. Kan? Zaman dulu tak puas hati dengan pemimpin, reka hadis palsu. Tengok tu. Semua hadis yang memuji Al-Mansur. Kita sekarang ni pujilah juga. Adalah juga yang jack lebih ni. Sampai terbalik kereta dia jack. Tapi tak adalah sampai nak reka hadis palsu. Tapi geng-geng ni, lebih daripada had. Punya nak ambil hati khalifah. Dan khalifah zaman tu pun tak adalah alim sangat seperti mana Khulafa Ar-Rashidin. Tuan-tuan, kita kena ingat juga lah. Saya nak ingatkan juga tuan-tuan dan diri saya. Kadang-kadang kita bercerita tentang pemerintahan Islam ni, seolah-olah macam dia perfect. Kan? Kita cerita tentang Turki Osmaniyah, seolah-olah macam dia perfect. Sebenarnya ada juga kekurangan. Jangan duk ingat, dia kata, bila tahun 1924, maka Islam telah hilang khilafah. Satu khilafah yang membela umat Islam. Kita kena tahu, zaman tu di mana zaman kerajaan Turki Osmaniyah berada di zaman yang merudum. Yang mana sultan-sultan sebelum Sultan Abdul Hamid ni, sultan-sultan sebelum tu dah boros dah. Dah tindas rakyat. Maka sebab itu Mustafa Kamal Atatürk boleh untuk gulingkan mereka.
Maka dia ada faktor dalaman dan faktor luaran. Bila kita mengkaji sesebuah sejarah, kita kena adil dalam menilai. Jangan hanya ingat, orang barat aja yang bersalah bila mana khilafah Islam jatuh. Sedangkan orang dalam khalifah ataupun sultan tu tak salah langsung. Tak benar. Kita kena tahu, barat tidak akan mungkin dapat memberikan apa-apa pengaruh kepada dunia Islam, melainkan apabila rakyat dalam negara Islam itu telah termakan dengan cucukan daripada barat. Pasal apa nak cucuk? Sebab ada pemerintah yang salah guna kuasa. Ada pemerintah yang ambil harta wakaf. Ada. Baik. Kemudian, semua hadis yang memuji kota Baghdad dan sungai Dajlah, Tigris, kota Basrah, kota Kufah, kota Maru, dan Qazwin, kota Asqalan, kota Iskandariyah, kota Nasibin, kota Antakya adalah dusta. Semua hadis-hadis yang puji tentang kota-kota, kan, yang disebut dalam ni. Antakya di Turki, Asqalan di Palestin, kota Kufah di Iraq, kota Maru di apa? Di mana? Maru? Disebut kat sini apa? Kota Marwu di Khurasan. Khurasan di mana? Hari ini Khurasan kat mana? Iran. Hari ini Khurasan tu Iran lah. Hari ini. Dia ada kota-kota utama di Khurasan ni. Khurasan ni dulu bandar ilmu. Penuh dengan tokoh ahli sunnah. Antaranya yang datang daripada Maru ni siapa? Yang datang daripada kota Maru. Siapa? Abdullah ibn al-Mubarak. Guru kepada Al-Imam al-Bukhari. Maka orang yang datang daripada Maru dipanggil sebagai Al-Marwazi. Orang Maru. Dan di Kufah, di Khurasan ni juga ada dilahirkan tokoh, ada bandar yang melahirkan tokoh yang ramai. Dari kota Rai. Ada satu kota tu namanya Rai. Tokoh-tokoh yang lahir di situ akan digelar dengan nama Ar-Razi. Maka muncullah Abu Hatim Ar-Razi, Abu Zur'ah Ar-Razi, Al-Fakhrur Razi. Ada bandar yang dipanggil sebagai Tus. Itu juga di Khurasan, yang mana Imam Ghazali berasal daripada sana, At-Tusi. Maka bandar-bandar di Khurasan ni bandar-bandar yang hebat. Cukuplah kita cerita pasal bandar tu saja. Tak payahlah nak pergi buat hadis kononnya nak Nabi puji bandar kita. Tak payah. Ini satu benda yang saya juga nak buat sedikit teguran lah, kan. Kecenderungan orang mengaji agama ni kadang-kadang dia duk bangga dengan tempat dia belajar semata-mata. Saya selalu sebut pada budak-budak Jordan ni. Hampa dah ingat Jordan ni hebat sangat ke? Kalau pergi Jordan, pergi lepas tu main futsal tiap hari, tak jadi. Baik pergi belajar kat UIA saja. Budak-budak UIA mungkin cakap bahasa Arab lebih fasih daripada kita. Dan kita pergi kelas diam, pensyarah cakap pun kita diam. Pensyarah tanya, kita senyum. Orang suruh jawab, kita senyum. Pensyarah pun tanya, faham ke tak apa yang aku tanya ni? Kan? Sama pergi Mesir pun, lebih kurangnya. Kalau pergi Ponting ni buat apa? Lepas tu, saya pelajar Jordan, saya pelajar Al-Azhar. Tanya apa pun tak tahu. Saya membawa manhaj ini, membawa manhaj ini. Manhaj apa dia? Kita pun tak tahu manhaj apa yang kau bawa. Caca marbah. Jangan berbangga dengan tempat, melainkan engkau telah membuat sesuatu, membawa sesuatu untuk umat. Kan? Saya cakap ni sebab saya belajar di Jordan. Jangan bangga sangat dengan Jordan tu. Kan? Jangan bangga sangat. Banggalah dengan ilmu yang kita bawa. Banggalah dengan ilmu yang kita bawa. Jadi, zaman tu pun macam tu lah. Masing-masing nak menangkan kota masing-masing. Sampaikan reka hadis, cipta hadis, kelebihan bandar ni. Sedangkan dia orang tak tahu, zaman Nabi Kufah mana buka lagi. Kufah tak wujud lagi. Kufah diwujudkan pada zaman Umar ibn al-Khattab.
Tapi Allah Ta'ala beri kelebihan pada kita. Yang mana pemalsu hadis ni, walaupun dia pandai cipta hadis, tapi dia bodoh dalam banyak benda. Kalaulah orang yang cipta hadis ni pandai dalam semua benda, susah juga kita nak detect pembohongan dia tu. Tapi dia orang bodoh, maka sebab tu senang nak detect. Nabi puji Kufah, kata Kufah pun tak ada lagi zaman tu. Nabi pergi solat. Nabi solat dekat masjid Kufah pada malam Isra' dan Mi'raj. Kufah pun tak ada, usah tanya masjid. Contohlah macam saya sebut. Pada peristiwa Merdeka, bendera Jalur Gemilang telah dikibarkan oleh Tengku Abdul Rahman dan disaksikan oleh ramai penyokong-penyokong untuk Malaysia Merdeka ni di Putrajaya, di Masjid Putra. Kita kata nak tipu pun pada-pada lah, kan? Masjid Putra tahun bila? Tengku Abdul Rahman tahun bila? Maka orang tahulah bohong. Jadi itu kelebihan. Kita boleh tahu. Semua hadis berkenaan anak keturunan Al-Abbas diharamkan dari api neraka adalah dusta. Ni bila ni? Bila mana golongan Abbasiyah nak lawan golongan Bani Umayyah. Golongan Abbasiyah nak lawan golongan Bani Umayyah, golongan Umayyah. So dia pakai hadis ni. Dia kata kamu kena sokong Abbasiyah. Sebab apa Abbasiyah? Abbasiyah ni keturunan Al-Abbas, pak saudara Nabi, Ahlul Bait, keluarga Nabi, yang mana keturunan mereka ini diharamkan neraka. Tak goyang kita dengar. Nabi kata keturunan Abbas tak masuk neraka. Kan? Maka kita kena sokonglah Habib-Habib ni. Kan? Sebab mereka juga adalah Ahlul Bait. Tak semestinya. Tak semestinya. Kan? Abu Lahab juga keturunan Nabi. Abu Lahab juga keturunan Nabi. Dia taklah termasuk dalam rahmat yang Allah Ta'ala janjikan pada keluarga Nabi. Semua hadis yang memuji rakyat Khurasan dan golongan yang keluar bersama Abdullah bin Ali anak Al-Abbas adalah dusta. Semua hadis yang menyatakan kota ini dan kota ini adalah di antara kota-kota syurga atau daripada kota neraka adalah syurga. Tengok, gaduh pasal kota pun sampai reka hadis, orang ni reka Nabi puji bandar aku. Bandar kau dalam neraka. Ini semua ada sebab ekonomi. Kalau bandar tu dia cipta hadis, dicipta hadis dia kata bandar tu bandar syurga, tak ke ramai orang pergi? Ini semua ekonomi. Itu yang ada fatwa sebahagian Syiah yang kata antara tanah Mekah dengan Karbala, Karbala itu afdal daripada tanah Mekah. Memang ada disebut oleh tokoh dia apa? Pasal apa? Alasan dia kata, sebab Karbala itu diangkat menjadi tanah mulia setelah sempurnanya agama. Sedangkan mulianya Mekah itu sebelum agama menjadi sempurna. Tengok? Itu alasan yang dia bagi kat orang awam. Orang awam yang tak pernah faham ni, okeylah, kita kena pergi Karbala. Tapi pada dia ada sumber ekonomi. Bila ramai orang pergi Karbala, bisnes dekat Karbala tu meningkat. Hotel-hotel laku. Ramai lah orang pergi berkunjung, belanja kat situ. Seperti mana orang berpusu ke Mekah, kan? Mekah ni kita tak ceritalah, memang ada hadis yang sahih. Maka, akhirnya menjadi mainan. Nakkan bandar tu maju, bandar tu ada ekonomi, buat cipta hadis palsu. Nabi puji bandar tu. So, berpusu-pusu lah orang pergi. Tapi lepas dia reka, orang lain pula reka hadis. Bandar dia lagi hebat, kelebihan. Orang pergi pula bandar. Oh, tak boleh jadi. Yang bandar yang lama, kita kena cipta pula hadis. Kutuk pula bandar tu. Mati ke ekonomi dia. Sebab ada satu cerita, ada seorang syekh ni di Arab. Dia buat PhD pasal Syiah. So, dia buat kajian pasal Imam Mahdi, ya. Sebab Syiah ni dia percaya Imam Mahdi ni dia masa kecil dia hilang, dia masuk ke dalam gua dan akan keluar sebagai Mahdi.
Sebab tu Mahdi dalam Syiah dipanggil Al-Mahdi Al-Muntazar. Imam Mahdi yang ditunggu. Kita tak tunggu Mahdi. Dia keluar-keluarlah, tak keluar kita buatlah kerja kita. Tapi Syiah memang tunggu. Kerana bagi mereka, agama tidak akan boleh ditegakkan tanpa imam, tanpa khalifah. Sehinggalah Khomeini buat satu teori baru yang dipanggil sebagai wilayatul faqih, pengganti kepada Mahdi. Maka sebab itu mereka ada negara. Sebelum ni tak ada. Sebab imam tak ada. Macam mana nak merintah? Sebab bagi mereka, imam nak jadi pemerintah negara ni mesti dilantik melalui wahyu. So bila masuk sampai ke imam yang ke-12 ni, dihilang masuk dalam gua, akan keluar sebagai Mahdi. So Syekh ni sebab dia nak kaji Syiah kan, dia pergilah dekat gak tu. Gak yang jaga depan pintu gua tu. Ada hari-hari ada orang datang. Buat apa pergi pintu gua tu? Ambil tanah kat gua tu buat berkat. Dia tanya, ni dalam ni ada ke Mahdi? Macam tu lah orang cakap, dia kata. Dekat Samira. Macam tu lah orang cakap. Hang percaya ke dalam ni ada Mahdi? Aku tak percaya. Aku tak percaya pun. Lama dah tak ada nampak apa pun. Tapi dia kata, kalau dia keluar, aku akan ketuk dia sampai mati. Pasal apa hang ketuk dia? Dah kalau dia keluar, orang tak datang sini ambil berkat. Paling tidak, orang datang sini ambil berkat, dia tengok aku dekat sini, dia bagilah RM1 2. Dia bagilah 1 dinar ke 2 dinar untuk aku. Kalau dia keluar, habislah bisnes aku ketuk dia sampai mati. Nampak? Agama menjadi mainan puak-puak yang ada kepentingan ekonomi selain daripada kepentingan politik, kepentingan mazhab. Ada juga untuk kepentingan ekonomi. Baik. Ciri yang ke-33, pujian dan celaan terhadap individu. Semua hadis yang mencela Yazid adalah dusta. Yazid bin Muawiyah. Benar, ada di kalangan para sahabat yang tak berapa suka dengan Yazid ni. Memang ada golongan sahabat yang minta supaya Allah matikan mereka. Macam Abu Hurairah kan. Sebelum daripada Yazid merintah. Jadi Abu Hurairah doa lah. Tengok-tengok naik. Tapi tak lama lah Abu Hurairah ni. Lepas tu dia meninggal. Memang ada di kalangan ulama-ulama salaf ni yang tak berapa suka dengan Yazid ni. Tapi Yazid ni taklah jahat sehingga kita boleh kafirkan dia. Iyalah dia sudut masalah peribadi dia tu adalah. Tapi dia tetap juga ada kebaikan. Begitu juga hadis yang mencela Al-Walid bin Abdul Malik dan Marwan ibn al-Hakam. Ni semua ni khalifah Bani Umayyah yang awal. Al-Walid bin Abdul Malik ni, sampai mereka cipta hadis kata, Nabi kata, la tasammu bil walid. Dia kata, jangan kamu menamakan siapa-siapa pun dengan nama Walid. Pasal apa? Sebab itu nama Fir'aun. Innahu ismul Fir'aun minal fara'ina. Fa innahu Fir'aun minal fara'ina. Kerana dia tu adalah seorang Fir'aun daripada Fir'aun yang ada. Dia orang tak suka dengan Walid bin Abdul Malik. Yang mana dia ni anak kepada Abdul Malik bin Marwan. Tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah. Walid ni, dia orang saleh. Cumanya dia jadi pemerintah kepada Bani Umayyah, jadi dia terpalit sekali. Sedangkan dia orang baik. Dia ni orang yang tak lekang dengan Quran. Satu hari orang datang jumpa dia. Orang datang jumpa dia minta bantuan. Sebelum minta bantuan, sebelum bagi bantuan, dia nak bagi, tapi dia tanya dulu. Berapa lama kau ambil masa untuk khatam Quran? Dia kata, entah. Kan? Tak ingat. Dia kata, kau pergi baca Quran, khatam Quran. Aku boleh khatam Quran walaupun aku khalifah. Aku sibuk. Aku boleh khatam Quran dalam masa 3 hari. 3 hari sekali khatam. 3 hari sekali khatam. Maksudnya sehari 10 juzuk lah. 30 hari 30 juzuk. 3 hari 30 juzuk. Ini Walid bin Abdul Malik. Tapi ada juga orang tak puas hati pergi reka hadis kutuk dia. Baik.
hadis beberapa khalifah daripada kalangan keturunan Al-Abbas adalah dusta seperti mana disebut tadi. Hadis yang mencela Abu Musa adalah dusta dan adalah dusta yang paling buruk. Antaranya hadis nazara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila Muawiyah wa Amru ibn al-As. Faqala Allahumma arkishuma fil fitnah raksan wa du'ahuma ila an-nari da'a. Nabi SAW satu hari melihat Muawiyah dan Amr bin Al-As. Dan Nabi kata, Ya Allah, campakkanlah mereka ke dalam fitnah. Celupkan mereka ke dalam fitnah dengan celupan yang sungguh-sungguh celup. Dan masukkanlah mereka ke dalam api neraka. Tolak mereka masuk dalam api neraka. Dengan sebenar-benar tolak. Pasal apa? Agak-agak siapa mereka ni? Syiah. Kan? Syiah. Pasal apa hadis ni dicipta? Hadis ni tak sahih, kan? Pasal apa dicipta? Apa kaitan Abdullah bin Amr? Kalau Muawiyah tu kita faham lah. Tapi Abdullah bin Amr ni pasal apa? Sebab Abdullah bin Amr adalah wakil Ali bin Abi Talib. Adalah wakil Ali bin Abi Talib. Yang mana Ali menjadikan dia wakil dalam majlis tahkim. Ketika Ali dengan Muawiyah berperang, akhirnya mereka minta damai dan mereka buat majlis tahkim. Mereka buat majlis tahkim. Jadi Ali ni ambil Amr bin Al-As sebagai wakil. Ali mengambil Abu Musa Al-Ash'ari sebagai wakil. Dulu masa zaman saya sekolah dulu, masa SPM saya belajar sejarah Islam ni macam tu lah. Ali ambil Muawiyah ambil Amru, Ali ambil Abu Musa. Kan? Jadi apa yang jadi? Abu Musa ditipu oleh Amru. Abu Musa ditipu oleh Amru. Maksudnya masing-masing konon nak letak jawatan sebagai khalifah. Tapi akhirnya Amru tak letak. Amru tak letak bagi pihak Ali, Amru ambil pula cincin tu, sarung. Sarungkan cincin tu, seolah-olah macam Ali menjadi khalifah. Muawiyah menjadi khalifah. Kekal menjadi khalifah. Tapi sebenarnya riwayat ni datang daripada jalur Abu Mikhnaf. Abu Mikhnaf ni memang Syiah yang melampau. Macam mana pula kata masing-masing nak letak jawatan sebagai khalifah sedangkan Muawiyah memang bukan khalifah? Muawiyah bukan khalifah. Muawiyah hanya gubernur di Syam. Maka riwayat ni pun kan bercanggah dengan fakta sejarah. Mana pula Muawiyah jadi khalifah? Sebelum tu memang Muawiyah tak khalifah pun. Baik. Sebenarnya yang sahih adalah dalam perjanjian tahkim itu mereka bersepakat untuk berdamai je. Ali kekal menjadi khalifah, Muawiyah kekal menjadi gubernur. Ali jadi khalifah, merintah umat Islam, Muawiyah kekal jadi gubernur, memerintah di Syam. Tu je. Tapi macam-macam versi majlis tahkim ni. Jadi orang tak puas hati dengan majlis tahkim lah muncul macam-macam mazhab ni. Di akhirnya, majlis tahkim datang dalam pelbagai versi, nak menangkan puak sendiri. So dia orang tak puas hati dengan Amru, kerana Amru menjadi wakil Muawiyah. Kutuk Amru. Kutuk Amru. Jadi tak cukup hanya kutuk, reka hadis. Cela Amru. Tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah. Inilah bila kita melampau dalam membenci insan, bila kita melampau dalam suka kepada insan, akhirnya membawa kepada kebinasaan. Tapi ahli sunnah, alhamdulillah, ahli sunnah dia tak macam tu. Ahli sunnah ni adil. Tengok tuan-tuan, iman itu bertambah dan berkurang. Ciri 34. Semua hadis berkaitan iman tidak bertambah dan tidak juga berkurang adalah palsu dan dibuat-buat. Ada mazhab macam Murji'ah, dia kata iman tak bertambah, tak berkurang. Iman statik. Iman tuan-tuan dengan iman Abu Bakar sama. Kerana iman bagi mereka adalah percaya dalam jiwa. Tak ada kaitan dengan amalan. Semua hadis yang bagi tahu iman tidak bertambah dan iman tak berkurang adalah palsu. Sebab di sisi ahli sunnah iman itu
bertambah dan berkurang. Pada insan macam kita ni, iman bertambah dan iman berkurang. Habis itu adakah hadis bagi tahu iman bertambah dan berkurang secara jelas? Pun tak ada juga. Tengok. Kemudian kumpulan yang lain pula melawan orang yang mengatakan iman tidak bertambah dan tidak berkurang. Lalu kumpulan tu memalsukan hadis-hadis Rasulullah yang menyebutkan al-iman yazid wa yanqus. Kononnya Nabi kata iman itu bertambah dan iman itu berkurang. Patutnya kita kena bagi sahih lah hadis ni sebab hadis ni sokong kita. Tapi ahli sunnah bukan macam tu. Ahli sunnah dia tak macam tu. Maka ambillah semangat ni. Bukan kerana dia puak kita, apa yang dia cakap kena cari hadis bagi sokong. Tak boleh. Tak betul. Tak betul. Macam mana pun kalau memang dah tak betul, kena bagi tahulah tak betul. Hadis ini dhaif, hadis ini palsu. Tak boleh nak buat apa dah. Bukan kerana dia puak kita maka kita kena bela. Seolah-olah hadis menjadi mainan. Tuan-tuan, kita kena tahu hadis, mensahihkan hadis adalah amanah. Sesiapa yang kata hadis ini sahih, dia akan bertanggungjawab di hadapan Allah. Kerana dia telah menyebut sesuatu itu sabit dalam agama dengan hadis. Nak sahihkan sesebuah hadis, nak kata hadis itu hasan, dia memegang tanggungjawab. Kita banyak baca kan sejarah-sejarah sahabat dulu. Ada yang setahun mengembara dengan tabi'in, satu hadis dia dengar. Kan, Sa'id bin Yazid, dia kata aku kawan dengan Sa'ad bin Abi Waqqas setahun, satu hadis aku dengar pada dia. Sebab mereka sangat berhati-hati, takut tersilap. Abdullah bin Mas'ud baca hadis sampai mengetar, bergoyang baju. Tapi kita hari ni baca relax. Hadis ni tak sahih, hadis ni matruk. Berapa banyak dah buku yang kau baca? Sampai nak kata matruk. Bukan saya yang kata, Imam Ahmad yang kata hadis ni matruk. Imam Ahmad buang daripada musnad. Wahabi kau ni. Habis cerita. Ingat benda tu tuan-tuan. Kita ingat sama-sama. Maka kata Ibn Qayyim, ini kata-kata yang benar. Ini adalah kesepakatan ulama salaf. Disebut oleh Imam Syafi'i dan imam-imam lain. Akan tetapi lafaz ini bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ia seperti ijma' para sahabat, para tabi'in dan semua ahli sunnah dan imam-imam fiqh mengatakan Al-Quran itu adalah kalam Allah, diwahyukan dan bukan makhluk. Maksudnya iman bertambah dan berkurang, betul di sisi ahli sunnah. Tapi perkataan yang Nabi sebut secara exact, Nabi sebut secara jelas, iman bertambah dan berkurang, tak ada hadis. Tetapi ulama ahli sunnah mereka menggunakan Al-Quran. Wazidnahum huda, kami tambahkan kepada mereka hidayah setelah mereka mendapat hidayah. Maksudnya bertambah keimanan mereka setelah daripada itu. Maka mereka mengambil beberapa ayat Quran dan mereka mengambil ayat-ayat hadis dan kefahaman daripada itu mereka buat satu kaedah. Iman bertambah dan berkurang. Maka sebab itu tuan-tuan, bulan puasa ni kita ambillah kesempatan untuk kita membaca Al-Quran. Kata Ibn Abbas radhiyallahu anhu, katanya kana Nabi sallallahu alaihi wasallam ajwadan nas wa kana ajwadu ma yakunu fi Ramadan. Nabi ni manusia yang paling pemurah. Nabi ni manusia yang paling pemurah. Dan Nabi menjadi pemurah lebih daripada biasa bila masuknya bulan Ramadan. Wa kana Jibril yalqahu fi kulli lailatin min Ramadan. Jibril datang kepada Nabi tiap-tiap malam pada bulan Ramadan, fayudarisuhul Quran, bertadarus Quran dengan Nabi. Fala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajwadu bil khair minar rihil mursalah. Nabi menjadi manusia yang sangat baik, lebih baik daripada angin yang berhembus. Angin yang tidak putus-putus. Maka dalam hadis ni, saya nak ambil kesempatan juga untuk bulan Ramadan ni, kita nak ambil ni untuk kita hayati Al-Quran, tadabbur makna Al-Quran. Ya, kadang-kadang dunia ini tidak adil pada kita. Kadang-kadang dunia ini zalim pada kita. Ada orang tuduh kita macam-macam. Ada orang kata kat kita macam-macam. Ada orang buat cerita tentang kita macam-macam. Kita rasa macam, kalaulah ikutkan jiwa dan perasaan ni, nak jugalah aku maki. Pasal iftar IQ yang akan dibuat dalam 10 hari ni. Macam-macam orang tuduh kita. Makan 16 juta. Guna duit IQ pergi jalan-jalan.
Tuan-tuan, ni akaun persatuan. Dia bukan akaun peribadi. Orang tuduh kita buat macam-macam. Tak apa. Kita kata, ada orang kata saman lah Ustaz. Kadang-kadang saman ni, dia teknikal banyak. Bila letak tanda soal, dah tak boleh nak saman. Maka sebab itu, tidak ada apa yang kita boleh buat, melainkan kita kembalilah kepada Al-Quran. Baca ayat-ayat Al-Quran, kita akan dapat. Kita akan dapat semangat. Tambahan pula, bila masuk bulan Ramadan, tadarus. Apa maksud tadarus? Maksud tadarus, kita baca, kawan kita dengar. Kawan kita baca, kita dengar. Kemudian kita tengok makna, dan kita hayati makna yang ada di sebalik ayat tu. Benda ni tuan-tuan, dalam bab yang lain tuan-tuan duk buat. Tapi dalam Quran ni, dalam bab Quran ni mungkin kita tak rasa sebab kita tak faham. Baru ni bukan ke ada Piala FA, Kedah lawan Pahang. Siapa menang? Kedah menang. Oh, tuan-tuan tak tengok bola? Tak tengok? Baru ni ada Piala FA, Kedah lawan Pahang. Jadi orang-orang Kedah dengan orang Pahang ni duk tengok jugalah. Walaupun setahun tak pernah tengok bola, tapi sebab Kedah masuk final, tengoklah Kedah. Yang ada bini orang Kedah pun tiba-tiba buat pengumuman, bini saya orang Kedah. Kan? Yang baru balik pada Kedah pun bagi tahu, saya baru balik pada Kedah. Punya nak mengaku. Bila tengok bola, tengok Kedah menang. Bila Kedah menang, esok pergi kerja, pergi pejabat. Kalau tak cuti lah, kan? Kalau katalah dia orang Kedah duduk di Kuala Lumpur. Esok pergi pejabat, cari orang Kedah. Pasal apa nak cari orang Kedah? Nak cari mana orang yang tengok bola semalam. Pasal apa nak cari tengok orang tengok bola semalam? Sebab nak sembang lah. Bukan ke semalam sama-sama dah tengok? Sama-sama tengok, sama-sama tahu Kedah menang. Pasal apa nak pergi cerita balik kat pejabat, buang masa? Sebab perkongsian sesuatu. Feel. Sebab kat rumah dia tengok seorang-seorang, bini dia orang Pahang. Begitu jugalah dengan Al-Quran. Nabi SAW dalam hadis yang lain, Nabi suruh Ibnu Mas'ud baca kat dia Quran. Sampai Ibnu Mas'ud kata, takkan aku nak baca ya Rasulullah, Quran tu turun atas engkau. Tak, aku suka nak dengar daripada engkau. Tadaruslah. Ambillah semangat daripada Quran. Kerana Al-Quran ini merupakan penawar bagi setiap orang yang mencari penawar daripadanya. Ya, tuan-tuan. Bila mana surat melarang saya untuk berceramah di satu negeri dikeluarkan, saya tak tipu tuan-tuan. Saya stop di satu surau di RNR. Saya menangis. Saya menangis. Sebab saya tak diberi ruang untuk membela diri dan memberikan penerangan. Tapi bila saya baca Quran, saya lalu ayat قَدْ نَعْلَمُ إِنَّهُ لَيَحْزُنُكَ الَّذِي يَقُولُونَ فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ بِآيَاتِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ فَصَبَرُوا عَلَى مَا كُذِّبُوا وَأُوذُوا حَتَّى أَتَاهُمْ نَصْرُنَا لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِ اللَّهِ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَّبَإِ الْمُرْسَلِينَ. Muhammad, apa yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy itu, kami tahu menjadikan kamu duka cita. Muhammad, kami tahu engkau duka cita atas apa yang disebutkan oleh orang-orang Quraisy kepada kamu. Tapi kamu kena tahu, wahai Muhammad, فَإِنَّهُمْ لَا يُكَذِّبُونَكَ. Tetapi sebenarnya Quraisy tak kata kau bohong. وَلَكِنَّ الظَّالِمِينَ. Tetapi orang-orang zalim itu memang kerah jiwanya, kerah kepalanya dengan ayat-ayat Tuhannya. Sesungguhnya, wahai Muhammad, Rasul-Rasul sebelum kamu juga telah dikatakan sebagai pendusta. Mereka sabar atas setiap pendustaan yang dilakukan oleh kaum mereka. Dan ada di kalangan mereka yang diseksa, mereka tetap sabar sehingga datang kepada mereka pertolongan kami.
Walaqad ja'aka min naba'il mursalin. Sesungguhnya telah datang kepada kamu berita-berita nabi-nabi yang terdahulu. Maka bila kita baca ayat ni, kita kata Allah, buat malu yang menangis. Kalau setakat Rasul kena seksa, kita baru dilarang ceramah. Tak apa, kat negeri tu aku tak boleh ceramah. Dekat YouTube orang tengok aku juga. Maka kita automatik akan semangat akan naik, motivasi akan naik. Ambillah semangat daripada Quran. Seperti mana Nabi juga mengambil semangat daripada Al-Quran. Bila masuk bulan Ramadan, dia bertadarus dengan Jibril. Maka Nabi merasa gembira bila mana dapat bertadarus dengan Jibril, mengambil semangat baru daripada Al-Quran. Mengambil semangat baru daripada Al-Quran. Begitulah kita juga. Maka bila gembira dalam bulan Ramadan, tadarus Quran, ambil manfaat daripada Quran, ambil semangat daripada Quran. Saya bukan nak suruh tuan-tuan istimbat hukum daripada Quran. Itu saya pun tak mampu, tuan-tuan, apatah lagi. Kan? Yang tak belajar bahasa Arab lagi tak mampu. Saya pun tak mampu. Apatah orang-orang yang lain yang tak belajar bahasa Arab. Tapi kita ambil makna umum daripada Al-Quran. Kerana Quran itu adalah kitab motivasi yang diturunkan oleh Allah untuk orang-orang yang kecewa. Ambil manfaat, ambil semangat daripada dia. Jadi Nabi gembira, Nabi jadi pemurah daripada biasa. Gembira dengan bersedekah, gembira dengan memberikan pemberian. Seperti mana sahabat Nabi Ka'ab bin Malik juga memberikan pemberian, walaupun dia tak ada apa. Baju je ada, masa dia kena pulau 50 hari. Tinggal baju. Tak ada apa nak bagi dekat orang yang bagi berita gembira kat dia. Dia bagi baju dia. Lepas tu dia nak pergi jumpa Nabi, dia tak ada baju lain. Pinjam baju orang. Begitu jugalah dengan kita bila ada berita gembira datang. Audi tu bagilah kat saya. Pergilah beli lain. Pinjam kata orang kan. Maksudnya berilah pemberian. Baitulsalam ni antara tempat yang bagi saya sangat aktif. Sangat berjaya dapat mengumpulkan orang daripada pelbagai latar belakang. Dan kita insya-Allah tidak menyebarkan kebencian. Kita menyebarkan Islam dengan kerangka dan pemikiran yang lebih luas. Baik Hanafi, baik Syafi'i, baik Maliki, baik Hambali, kita raikan kesemuanya. Dan kita memberitahu mereka telah berjuang sekadar yang mereka mampu untuk memberikan kefahaman yang benar kepada umat. Maka kita raikan kesemuanya. Tapi tuan-tuan, tempat ni tak boleh bergerak. Tempat ni tak boleh nak beroperasi tanpa dana yang kuat. Macam tu jugalah IQ. Sama juga. Mana-mana NGO, dakwah, mana-mana tempat kuliah, dia tidak akan boleh kekal, tidak akan boleh berdiri lama, melainkan perlu kepada dana. Ya, ada orang kata, kita kerja Islam ni kena ikhlas. Ya, betul. Tapi kadang-kadang bila kita nak jemput seorang ustaz, malu kita tak bagi apa-apa kat dia. Saya mungkin tak ada masalah, saya ada gaji. Kan? Kadang-kadang ada orang bagi pun saya tengok tempat tu macam saya tahu susah, saya akan bagi balik. Tapi ada ustaz-ustaz yang kadang-kadang tak ada pendapatan. So kita kena bagi kat dia. Jadi tuan-tuan, insya-Allah teruslah menyumbang untuk Baitulsalam. Kerana tempat ni di antara tempat yang aktif kuliah. Dan sebarannya juga meluas ke seluruh negara, bahkan sampai ke Thailand, sampai ke Singapura, sampai ke Brunei. Ni yang tengok FB Live ni. Thailand pun ada. So duk tengok, ada juga yang datang kat saya. Dia kata, video-video ustaz boleh tak saya terjemahkan dalam bahasa Thailand, letak subtitle. Saya kata silakan kalau ada manfaat. Dan video-video tu sebahagiannya datang daripada Baitulsalam. Tuan-tuan, kena ingat, kita menyumbang ni, kita bukan hanya menyumbang pada Baitulsalam. Orang yang datang ni, dia orang datang buat rakaman, Baitulsalam bagi tempat, rakam letak dalam YouTube. Letak dalam YouTube. Tuan-tuan tidur, puan-puan tidur di rumah. Ada orang yang tengok YouTube, mengambil manfaat daripada kuliah Baitulsalam. Maka tuan-tuan, yang memberi sumbangan pada Baitulsalam juga mendapat saham. Baru ni ada seorang VIP. Dia call saya. VIP. Dia call saya, dia kata, "Doktor, saya nak bagi tahu. Saya baru ikuti kuliah doktor dekat YouTube. Very interesting. Saya kata, "Bila Datuk tengok?" "Ni baru lepas tengok ni." Masa tu dalam pukul 9 pagi. Maksudnya dia kata dia tak boleh tidur daripada sahur, dia tak tidur. Sampai pukul 9 pagi dia habiskan kuliah saya. Kadang-kadang masa tu tuan-tuan pun tidur. Mungkin perempuan juga sibuk basuh pinggan. Tapi pahala berjalan.
Saya pun tak ada buat apa masa tu kan. Masa tu ada kat kampung. Tiba-tiba orang telefon, bagi tahu mengambil manfaat daripada kuliah-kuliah yang disebarkan melalui medan ini. So kita kena bantulah. InsyaAllah, mana-mana yang ada tu, buka tengok. Baik duit. Biru, merah, hijau. Bagilah yang hijau tu. Kan? Yang merah tu dengan yang biru tu tak apa, boleh simpan. Kan? Tak apa, dia kata tak boleh Ustaz. Yang hijau ni saya sayang sikit. Saya bagi yang biru je. Lepas ambil yang biru tu, tengok ada pula yang bulat-bulat yang shilling. Yang bagi yang ni lah. Itu pun jadi kita terima juga. InsyaAllah. Mudah-mudahan tempat ni terus subur dengan kuliah-kuliah ilmu. Jadi, saya kira cukup sekadar tu dulu untuk malam ini. Ini ada soalan. Sahihkah riwayat yang mengatakan Syiah cenderung kepada Husain kerana Husain berkahwin dengan anak perempuan Raja Parsi? Memang Husain ada kahwin dengan anak Maharaja, bekas Maharaja Parsi. Tapi adakah itu kecenderungan Syiah kepada Husain? Boleh jadi. Tapi ada juga kecenderungan yang lain yang menyebabkan Syiah ni lebih sayang kat Husain berbanding Hasan. Sebab Hasan ni dia letak jawatan. Syiah punya ajaran, khalifah tak diletak jawatan. Sebab khalifah pada Syiah ni, imam pada Syiah ni, dia adalah lantikan Tuhan dengan wahyu. Seperti mana Nabi tak pernah letak jawatan, melainkan Nabi Melayu je. Nabi Melayu kan. Yang tu Nabi bohong lah. Sebab tu dia boleh letak jawatan. Nabi dalam sejarah tak pernah letak jawatan. Begitu juga pada Syiah, imam-imam ni tak boleh letak jawatan. Dan imam ni adalah pilihan Tuhan. Tiba-tiba Hasan pergi letak jawatan, bagi jawatan dekat Muawiyah. Tahun tu dipanggil sebagai Amul Jamaah kan. Tahun perpaduan, tahun penyatuan. Maka ia menyanggahi akidah Syiah. Maka sebab itu mereka kurang berbicara tentang Hasan. Mereka kurang seru nama Hasan. Mereka seru nama Husain. Tu yang kedua. Selain daripada faktor yang ni lah. Faktor yang keduanya sebab Hasan letak jawatan. So dia orang tak berapa nak masyhurkan sangat Hasan ni. Yang ketiganya sebab Husain ni kena bunuh dalam keadaan dizalimi. Dibunuh dalam keadaan dizalimi, dibunuh dalam keadaan mereka tak beri minum dan tak beri makan pada Husain ni. Sehingga kepala Husain ni pun mereka pancung. Jadi bila mana mereka gunakan Husain sebagai tokoh yang dizalimi, cucu Nabi kena pancung, waktu dipancung tak bagi minum, tak bagi makan, dalam keadaan lapar, bukankah lebih mudah untuk mendapat emosi manusia? Kan? Lebih mudah untuk dapat emosi. Orang lebih suka cerita-cerita yang mengalir air mata ni, walaupun bohong. Cerita ngalir air mata tu. Tapi saya bohong aja. Tak apalah. Terima kasih, saya dah menangis dah ni. Itu di antara faktor lah. Sepatutnya kita berhak untuk tanya. Sebab imam-imam Syiah yang 12 ni semua datang daripada keturunan Husain. Sedangkan imam yang kedua setelah Ali adalah Hasan. Kenapa tak ambil anak Hasan? Kenapa ambil anak Husain? Kena tanya. Kan? Sepatutnya Hasan lah, sebab Hasan anak yang tua. Tapi mereka kata wahyu. Macam mana wahyu? Pecahan-pecahan Syiah pun khilaf disebabkan nak menentukan imam-imam. Ismailiyah dia kata Ismail. Ja'fariyah kata Ja'far. Sedangkan dia orang kata wahyu. Kita mana ada khilaf? Ada khilaf ke? Sebenarnya kami berbeza. Ahli sunnah kata Muhammad. Yang ni pula kata bukan Muhammad. Patutnya Abdullah bin Abbas jadi Nabi. Mana ada khilaf? Nabi ya, Muhammad lah Nabi. Dia orang khilaf dalam nak menentukan imam-imam. Maka sebab tu dia orang banyak pecahan. Banyak pecahan. Maka kita kata ini bukti sebenarnya bukan wahyu. Ini hanyalah ajaran mereka yang direka-reka semata-mata untuk kepentingan dunia. Wallahu a'lam. InsyaAllah kita jumpa lagi pada masa-masa yang akan datang. Ustaz Mustafa pun ada, baru nampak. Ni Ustaz daripada Jordan ni, Ustaz Nadrin pun ada. InsyaAllah. Ustaz-ustaz semua kat sini. Segan pula kita kan. Terima kasih banyak. InsyaAllah kita jumpa lagi. Aku qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan Ramadan ini menjadikan kita orang yang bertakwa insyaAllah.